Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya kita dapat bersama lagi dalam program Tazkirah Air untuk Runhill SAJ TV. Untuk edisi kali ini, kita akan berkongsi dan mengetahui tentang kesucian air itu. Adakah air itu suci untuk digunakan? Semuanya akan terkupas pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Kalau tengok-tengok ni, kau tengok air ni bersih ke air kita ni? Entahlah aku tengok hijau je. Itulah kau. Kita ni kena tahu air bersih tak bersih. Kau tahu macam mana air ni bersih tak ni? Kau tanya aku, kau dah jahaz 2 kali pangkat 1? Aku sekolah pun kita tengok Dragon Ball. Mana aku tahu? Itulah kau. Itulah. Kau ni semua benda kau tak tahu. Daripada tangki air kau tak tahu. Air ni bersih ke tak pun kau tak tahu. Kau Tak boleh yang... nampak tak? Kau boleh nampak mata kasar ke air ni bersih tak bersih? Itu bukan main jernih lagi. Tak, jernih tak mesti bersih. Kalau dia bersih, apa yang kau boleh meyakinkan air tu bersih? Itu nampak dalam tu. Bersih lah tu. Jernih kan? Ya Allah. Kotor kan warna coklat. Tak, air ni hijau ni. Kau tengok berlumut tepi ni. Bersih ke ni? Bersih. Dah swimming pool tu biru. Air yang kau dapat kat rumah tu, macam mana kau pastikan tu betul-betul bersih? Manalah aku tahu. Itulah kau ni. Semua benda kau tak tahu. Apa yang kau tahu? Makan aku tahu apa? Orang cakap pasal air. Aku kau ni kan. Assalamualaikum. Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam. Itu dia yang muskil sangat ni. Ni ya Ustaz. Orang tanya pasal air je pun. Tak Ustaz, dia ni satu benda apa air bersih ke tak bersih pun dia tak tahu Ustaz. Air ni tak semua yang bersih itu suci. Macam kita cakap air dalam lumpur, adakah dia kotor? Kotor lah Ustaz. Lumpur. Tapi adakah dia najis? Jom saya rungkaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Baik, apa permasalahan awak? Saya muskil Ustaz. Macam mana air bersih tu didefinisikan Ustaz? Kita bagi pencerahan sikit tentang air bersih. Pertama, apa tu air bersih? Yang ini kita sebut keadaan. Kemudian fungsi dia. Kemudian hukum dia. Air bersih yang kita sebut hari ini, air yang apa kita nak buat? Ada air bersih yang suci dan mencucikan. Ada air suci tapi tidak menyucikan. Apa beza dia? Baik, dia ada 3 kategori. Yang pertama, kita lebih biasa sebut dengan air mutlak. Yang pertama kita biasa sebut dengan air mutlak. Apa dia? Air yang turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Sebahagian kita juga sebut dengan air yang 7. Jadi apa sifat dia? Keadaan dia suci. Fungsi dia menyucikan. Kemudian datang yang kedua. Keadaan dia suci. Hukum dia tak menyucikan. Itu nama dia air apa Ustaz? Yang ini duduk dalam kelas ni air yang disebut air mustakmal dan air mutaghayyar. Yang duduk dalam ni kita sebut sebagai air mutlak. Apabila disebut suci, air tadi kita boleh buat minum. Yang tidak menyucikan ataupun menyucikan ni, yang membezakannya adalah apa yang kita boleh buat taharah, sama ada mandi wajib ataupun kita buat dengan wuduk ataupun basuhan najis. Yang taharah tu kalau dibuat minum boleh kira bersih ke Ustaz? Suci. Lagi lah. menyucikan, lebih daripada minum pun boleh. Tak baca tu suci. Aku tanya, aku kan tak tahu. Suci boleh minum lah. Bertenang. Baik. Untuk suci dan tak menyucikan adalah air yang kita boleh buat minum, kita boleh buat basuhan, kita boleh buat mandi, tapi tidak boleh kita buat taharah dengan.
Maksudnya membezakan macam mana tu Ustaz? Kita sebut sebagai air mutlak. Contoh, air mutlak ni terbahagi ada dua hukum. Yang pertama, hukum dia makruh. Yang kedua, tidak makruh digunakan. Makro, tak makro. Kata Ustaz suci menyucikan, tapi kenapa makruh? Baik. Perbezaan dia, yang disebut sebagai makruh ni, kita sebut air ni sebagai air musyammas. Musyammas. Apa tu air musyammas? Ada beberapa syarat yang kita kena letak dia, baru dia boleh jadi musyammas. Satu, pada keadaan cuaca yang panas. Pada negeri yang panas. Kita kat Malaysia ni tak kira negeri panas betul. Kemudian pada bekas keluli, sama ada besi, zinc atau lain-lain, yang dijemur di bawah matahari dan digunakan pada badan manusia. Maknanya jika dia pakai air musyammas untuk dibuat basuhan, untuk dibuat basuh kereta, tidak jadi hukum dia makruh. Oh, tu pun tak tahu. Okey Ustaz, saya dah dapat yang mutlak tadi tu. Maknanya air tu daripada air mentah lah kan. So kalau kita tengok air yang ACJ proses tu, dia kira mustakmal ke dia kira mutlak? Air yang diproses, kita kena ada pemahaman dekat sini. Dia duduk dalam kelompok yang kedua. Apa yang duduk dalam ni? Yang disebut pertama air mustakmal, dan yang kedua air mutaghayyar. 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 Dua. Ada dua jenis air. Apa tu air mustakmal dan apa itu air mutaghayyar? Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Kau dengar tak? Ada Air untuk bersuci. Air mutaghayyar, air yang ada campuran padanya. Contoh ACJ, dia bekalkan air yang telah dicampur klorin atau bahan-bahan kimia pada dia. Adakah dia merubah sifat air tadi? Dia ada beberapa syarat yang kita nak letak. Ada syarat lagi? Pertama, kita tengok, dia sebut air mutaghayyar. Mutaghayyar. Apabila air ni jumlah dia sedikit, jika saya masukkan sirap ataupun saya masukkan kopi, dia merubah keadaan air, hilang kemurnian air sehingga tidak dinamakan sebagai air bersih lagi. Sifat air tu ada berapa Ustaz? Ya, Sifat air tu ada berapa? sifat air kita tengok kepada keadaan dia, sehingga tidak lagi dipanggil air tu. Kalau kita masukkan sirap, dah tak panggil dah air bersih, air putih. Dia jadi air sirap. Jadi air sirap. Maknanya kita letak tu atas meja, orang dah tahu dah. Tolong ambilkan air aku atas meja. Air apa? Air sirap. Takkan air tu pula. Jadi tadi air nama dia? ni, jika ditambah klorin pada dia, jika ditambah bahan-bahan kimia padanya, tidak merubah sifat air tu. Jadi tidaklah nama air ni sebagai air mutaghayyar. Jadi air ni dia tetap duduk dalam air mutlak. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Air yang dibagi daripada ACJ, yang disampaikan daripada ACJ, semuanya air yang mutlak. Air mutlak. Tapi kalau macam contohlah, kalau air yang disalurkan ke rumah-rumah Ustaz, ada kadang-kadang kita baru-baru ni ada terbau pandan lah apa semua tu, adalah tu meragukan Ustaz. Baik. Air mutaghayyar jika dah berubah, tak kira daripada sifat dia, rasa dia, tengok merubah keadaan air tu, dia dah sebut mutaghayyar dah. Dah tak dinamakan tu, orang panggil tu air pandan dah. Tinggal masukkan sirap, masuk selasih, jadi air sirap selasih. Sedap kalau dibuat minum tu. Betul Ustaz. Kita ambil yang kedua pula, air mustakmal. Tadi mutaghayyar kita dah jelas dah. Kita nak cerita mustakmal pula. Air yang mustakmal disebut air yang telah dipakai untuk bersuci. Air yang dipakai untuk bersuci, satu, mestilah kuantiti dia sedikit, baru dia jadi mustakmal. Kalau lebih 2 kolah bukan mustakmal lah. Kalau lebih pada 2 kolah tak nama mustakmal dah. Baik. Apabila air itu sedikit, kemudian dibuat basuhan yang wajib. Kita nak basuh wuduk, kita basuh tangan dulu. Basuh muka dulu, kemudian kita nak basuh tangan. Air yang turun daripada tangan ni dinamakan mustakmal. Dah pakai. Adakah air mustakmal ni kita boleh pakai? Boleh pakai
untuk makan dan minum. Oh, selain daripada yang fardu tu lah. Ya. Untuk buat berwuduk semua dah tak boleh Tak Ustaz boleh lah. betul. Tak Kau tak boleh mandi wajib pakai itu. Tak, engkau itu ambil wuduk pakai itu air belen aku tu. Jangan bergaduh. Lepas ni awak wuduk, awak minum air wuduk dia. Biar jadi tak bergaduh. Betul kan? Ya. Gila. Oh, kiranya air SCG yang kita dapat kat rumah-rumah tu selamat lah Ustaz. Sah digunakan, Masuk suci. dalam air mutlak. Hukum dia suci Alhamdulillah. untuk dia, kemudian menyucikan untuk kita buat benda lain. Dia ni yang selalu was-was ni Ustaz. Kau Asyik cakap air ni bau klorin lah, apalah. Orang dah cakap dah air suci. aku juga. Ya. Sama-sama kita belajar, kita tengahkan. Ada lagi nampak tu. Dia ada lagi tambahan. Kau yang tak Baik. relax. Ada masalah lain lagi. Habis Ustaz, macam ni kita nak tahu air yang kat rumah tu 2 kolah. Tadi Ustaz cakap kalau sikit dia kira jatuh yang nombor 2. Baik. Kita nak kenal 2 kolah tu. Macam mana kita nak dapat adakah air tu cukup 2 kolah ataupun kurang daripada 2 kolah. Kena 2 tangki. Kita akan buat kira dia. Baik, yang pertama, selalu kita jumpa kolah ni dekat masjid ataupun surau-surau yang lama. Kalau kita tengok surau dan masjid yang lama tu, bukan air 2 kolah, 2 sekolah boleh pakai untuk kita wuduk dan mandi dalam ni. No, macam swimming pool no. Dia kira 2 kolah yang ni lah Ustaz, yang orang boleh berenang. Ya, andai kata 10 orang mandi dalam tu pun tidak menjejaskan air tu. Oh. Baik, Ni Ustaz, dia selalu mandi Ustaz dulu sekolah. Kau ni Baik. yang ada-ada kita je. buat dulu. Jika bekas itu bulat, Sekolah petak Ustaz. tangki rumah kita kan bulat. Tangki. Kita ada 2 jenis, satu bulat, satu lagi petak. Yang petak tu saya tahu. Okey. Benda sama je. Jika bulat, diameter dia mesti 1 hasta. Satu No. Noh dia. 1 hasta. 1 hasta daripada siku sampai ke sini. Oh, Yang salah. itu 1 depa. Salah. Kenal dulu. Yang ini kita panggil jengkal. Yang ini kita panggil depa, yang ini kita panggil hasta. Begini hasta Bukan gini jadi. Bukan begini. Ni Ni jengkal. Ni jengkal. Ni Hasta. Bukan ni. Salah. Aduh. Untuk bukaan dia mesti 1 hasta. Kemudian kedalaman bekas tadi mesti 2 hasta setengah. Pakai Ada setengah lagi. kedalaman lagi. Setengah tu kedalaman. Kedalaman dia. Oh. Kemudian jika bekas itu petak, dia ada panjang kali lebar kali dalam. Panjang kali lebar dia mesti 1 hasta suku. 1 hasta suku. 1 suku. 1 hasta dan 1 telapak tangan. Maknanya kita letak lebih kurang suku lah. 1 hasta suku, 1 hasta suku dia punya panjang, 1 hasta suku dia punya lebar, dan kedalaman dia pun 1 hasta suku. Kira-kira mudah kita hari ni. Yang ini 60 kali 60 kali 60 cm. Untuk yang bulat, bukaan dia ni 60 cm. 50 cm kali 120 cm kedalaman dia. Jadi lebih kurang pada hari ini kita letak 216 liter air. Jadi Kira 2 kolah. dia kira 2 kolah ni. Jika lebih daripada tu, lebih daripada 2 kolah. Jadi tangki yang ada di rumah kita pada hari ini adalah lebih daripada 216 liter. Dah 2 kolah lah. Baru kita kenal apa tu air yang banyak dan apa itu air yang sedikit. Air banyak merujuk pada 2 kolah. 2 kolah. Air yang sedikit kurang daripada 2 kolah. Ni sedepa Kamarul. Depa tadi. Ni. Kau ni depa, ni depa. Tengok. Orang suruh pergi sekolah kau panjat pagar. Saya tak kisah yang tu. Saya dah faham yang tu Ustaz. Okey. Yang saya tak faham lagi Ustaz, yang satu lagi kotak dekat atas Ustaz buat tu. Yang ini disebut sebagai air mutanajis. Apa tu air mutanajis? Najis. Air yang tidak suci, tidak menyucikan. Kau. Ustaz, Ya.
saya kan dengan dia ni bukanlah nak bersangka buruk mana pun. Tapi nampak jahat lah ni. Ni kalau lah andai katalah tiba-tiba masa saya tak dekat rumah, dia panjatnya rumah saya, dia kencingnya apa dalam tangki air tu macam Engkau tak, aku cakap contoh. Engkau ni dia termasuk dalam kategori yang ketiga, kelompok yang ketiga. Air ini disebut sebagai air mutanajis. mutanajis. Apa tu Muntah air mutanajis? najis. Air yang kuantitinya sedikit. Ini air banyak. Air yang kuantitinya sedikit dan masuk kepadanya najis, walaupun tidak merubah keadaan dan struktur air dia. Andai kata satu botol ni ada air dalam dia, dimasukkan 2 titik air kencing, walaupun tak berubah rasa, walaupun tak berubah warna, walaupun tak ada bau, Tetap mutanajis. tetap air ni sebagai air mutanajis kerana masuk pada dia najis. Adapun jika air tadi 2 kolah ataupun lebih jatuh kepadanya najis, yang disangka buruk tadi tu, apabila jatuh kepadanya najis, dia kena angkat tangki tu dan tengok. Jika berubah keadaan air, salah satu daripada sifat dia rasa, bau ataupun warna, maka air tadi dikira sebagai air mutanajis. Kalau tak ada apa-apa perubahan, Kalau tak ada dikira apa-apa suci perubahan, lagi. dia tetap duduk dalam air yang suci. Okey Ustaz. Macam tadi dia cakap kalau saya kencing dia tahu. Macam saya dah pakai air 2 hari ni, bau tak ada, warna sama, rasa pun tahu. Sekali datang rajin saya nak cek tangki, buka-buka ada bangkai tikus dalam tu. Bila kita dah tahu, air tu jadi najis ke tak? Baik. Dia tetap duduk dalam kelas ni juga. Tak suci. Dia duduk dalam ni. Tengok, air tadi cukup 2 kolah. Maknanya banyak, 2 kolah ataupun lebih. Kemudian masuk kepadanya najis. Tikus tadi tu lah. Tikus tadi. Jika kita buang tikus tu, adakah masih meninggalkan rasa, bau ataupun warna? Kalau tak ada, Kalau tak ada, air tadi tetap duduk dalam kelas air mutlak. dia patah balik atas. Sebab kita dah ambil 2 kolah, jadi dia ada sifir dia dekat sini yang kita kena ingat. Air sedikit, air banyak. Yang ini untuk air mutanajis. Air sedikit, jika masuk kepadanya najis, Haram. air tadi tetap jadi air mutanajis. Manakala jika air banyak, masuk kepadanya najis, jika tidak merubah salah satu daripada sifat dia, rasa, bau ataupun warna, air tadi tidak akan jadi mutanajis selagi tak berubah salah satu daripada sifat dia. Tapi kalau dah berubah salah satu, maka air tadi dah jadi air mutanajis. Jadi saranan saya dekat sini, hendaklah kita selalu memeriksa tangki-tangki dekat rumah kita, tahap kebersihan dia. Okey? Kena selalu periksa. Air tu buat aduan Ustaz. Air kotor dia tak tahu sistem air direct ke air tangki. Lepas tu tolonglah Ustaz nasihatkan lebih-lebih sikit dia ni. Buat kena selalu untuk periksa tangki tu, jadikan rutin 3 bulan, 4 bulan untuk kita naik dan cuci. Dengar. Kau buruk je aku Sikit-sikit telefon SJ kita ni kena faham kita punya sistem rumah. Okey, jadi sampai setakat ni ada apa-apa lagi kemusykilan? Alhamdulillah belum lagi. Jadi kalau ada kemusykilan, boleh tanya dengan dia. Saya lagi. Dia pun tak betul Ustaz. Astaghfirullahalazim. Okey, seterusnya. Kau tu nampak muka tu masalah tak lagi faham. Selain daripada masalah air ni, ada masalah apa-apa lagi? Ni Ustaz, katakanlah sahaja tanya, kawasan saya duduk kampung. Biasa jarang kampung ni ada tangki, sebab bukan rumah taman kan. So kena gangguan bekalan air yang panjang. Macam musim kemarau yang lepas-lepas kan, sampai berbulan tak ada air. Catu lah macam catu air kan. So dia orang datang air pakai tanker. So air tu dia nak angkat satu tong drum besar, tak kuat. Ambil satu baldi, duduk rumah 5 orang, tak cukup. So ada tak cara lain
yang boleh kita guna untuk jimatkan air untuk yang fardu ni? Baik. Soalan yang baik. Pertama, kita kena tahu permasalahan tentang faqdul ma'. Ketiadaan air. Fardu lemak? Faqdul ma'. Fadul mak. Kau Tak jangan ada air. suka-suka pusing hukum lah. Tak ada air. Baik. Tak ada air ni kita boleh sebut dalam kuantiti yang banyak atau jangka masa yang banyak ataupun jangka masa yang pendek. Satu, kemarau, Ni yang panjang lah. panjang. Kedua, paip pecah. Paip pecah. Kan tak ada air, jadi satu taman tak ada air, 2-3 lorong tak ada air. Kerana paip ni ada jangka masa dia. Sampai masa dia akan pecah. Jadi apabila pecah, dia nak buat baik pulih tu, ambil masa. dia ambil masa. Jadi ketiadaan air, adakah boleh untuk kita disebut sebagai tayamum? Apa tu tayamum? Tayamum ni menggunakan debu untuk menggantikan wuduk, membolehkan dia solat. Terangkat tak hadas dia? Tidak. Membolehkan dia solat dia je. Kadar satu tayamum, satu fardu. Dia nak solat zuhur, dia kena buat satu. Dia nak solat asar, nanti dia kena buat satu lagi. Jadi Oh, ada dia tak boleh carry forward Tak boleh. Kadar dia satu fardu untuk satu tayamum. Maksudnya tak ada macam dalam hukum wuduk ke dia tak selagi tak batalkan ke apa, tak tidak. ada lah. Oh, memang Dia kena wajib ambil. Wajib ambil tiap-tiap. Lepas tu dia ada waktu dia kena masuk. Katakanlah Ustaz, Zuhur dengan Asar, dia buat Zuhur lambat ni, dah nak masuk waktu Asar, dia Zuhur, lepas tu terus Asar pun tak boleh? Tak boleh juga. Tak boleh. Dia kena kadar satu waktu. Baik. Itu sampai isyak dia Ustaz. Tayamum. Oh, saya pakai Jadi masalah pasir yang besar. buat rumah pula tu. Luka muka. Tu yang macam ni rupa. Baik. Tak handsome. Bismillahirrahmanirrahim. Kita Wajah. bercerita pula tentang ketiadaan air dengan kemarau ataupun lain-lain. Apabila kita sebut dengan ketiadaan air, kita kena kenal dulu kawasan tempat kita. Pertama, kita panggil Haddul Ghaus. Gaus. Gaus. Macam nama orang. Hadul Gaus. Apa tu Haddul Ghaus? Gaus. Had Ghaus. yang boleh kita sampai untuk minta tolong. Gaus minta tolong. Jika disebut dalam kitab, panahan tu sampai, lembing sampai. Jadi kita panggil Haddul Ghaus. Tak jauh lah maknanya. Tak jauh. Lebih kurang berapa? Disebut untuk Haddul Ghaus 300 hasta. Hasta macam mana? Ni hasta. Ni. Hasta Depa. tadi kita sebut hasta dia. Jadi 300 hasta. Tak perlu untuk awak yang pergi cari, dia tukang ukur. 1, Begini lah pergi. 3. Okey, jadi kita kena 300 hasta lebih kurang 150 Meter. Oh. Tak payah lagi ni. Kemudian apabila kita syak, rasa syak, Was-was. kita sebut kebarangkalian ataupun was-was. Ketiadaan air wajib untuk kita pergi cari dalam kawasan. Maksudnya dia syak tu syak ke arah mana tu Ustaz? Ketiadaan airnya. Oh. Masuk syak tu Dia tak pasti rasa ada air tak ada air. Itu tak. Maknanya dia rumah kita Ada tak ada tangki. air. Tak ada air, rumah orang lain belum tentu. Mungkin Rumah kita tak ada air sebab kita tak bayar, orang lain bayar. Orang jiran tak akan bayarkan air untuk rumah kita. Baik dapat. sangat jiran tu. Baik, kemudian disebut apabila 300 hasta wajib untuk dia pergi cari. Maknanya dia pergi telefon dulu. Rumah kau ada air tak? Tak ada. Oh, cari maklumat lah, bukan cari air. Dia kena cari, tanya. Oh. Ada tak? Tak ada. Jadi dia kena cari dalam lingkungan ni. Kemudian masuk kepada had yang kedua, Oh, besar sikit. dipanggil had kurub. Had Kurup. Kup. Kurup. Kup. Kurub dekat. Kurup. Jadi had yang dekat lebih kurang 9,000 Meter. hasta. Hasta. Lagi jenuh. Lagi jenuh tu. Penat kita nak mengukur tu. Awak jalan, awak tukang ukur ni. Baru sampai 3,000, dua-dua dah tersadar tepi pokok. Baik, apabila sampai kepadanya had ni disebut 4.5 kilometer ke atas. Jika dia yakin, dia kena pergi ambil air tu.
dengan adanya air. Wajib dia pergi ambil air. Yakin dalam lingkungan ni, radius ni ada air, dia kena pergi ambil air tu untuk dia buat wuduk. Ada pun masuk kepada had yang ketiga, dipanggil hadul bu'ud. Bu'ud Bu'ud jauh. jauh. Apabila masuk kepada had bu'ud lebih daripada 4.5 km ataupun 5 km ke atas, tidak diwajibkan lagi untuk dia pergi cari air, bahkan hanya ke atas dia untuk tayamum saja. Tayamum tunaikan solat. Maksudnya selagi dia dah ready rumah dia tak berusaha, dia tu jatuh hukum dia cakap. Tak boleh. Baik. Dah tak boleh semayang lah. Dengan keadaan air yang terhad, adakah beberapa cara yang kita boleh guna untuk kita menjimatkan penggunaan air? Ada beberapa kaedah yang kita boleh guna untuk kita jimatkan penggunaan air yang terhad tadi tu. Air ni nak buat makan ke, nak buat minum? Air ni nak buat wuduk ke, nak buat basuhan ke? Apabila air yang wuduk tu selesai daripada air wuduk, kita cerita air mustakmal tadi, air yang sikit kita dah tuang pada anggota ataupun pakai pada anggota. Air sedikit, kemudian buat basuhan wajib dah, kemudian bercerai dia daripada anggota. Apa baki air tadi jadi? Mustakmal. Air mustakmal. Air mustakmal boleh buat Minum. dan makan. Cuma tak tergamak aje awak nak minum air daripada basuhan wuduk dia. Jadi air tadi kita boleh buat untuk mandian, untuk basuh baju. Air baki daripada wuduk kita tadi. Jadi kita boleh terhadkan penggunaan air. Boleh dah minum air. So maknanya untuk setiap waktu dia sembahyang memang confirm boleh tayamum tu lah yang dekat bu'ud tu. Jadi apabila dah memang Tak perlu cari maklumat dah. Memang tak ada air dalam kawasan tu, dalam daerah tu, dengan ketiadaan air empangan yang susut atau lain-lain, maka memang tak ada air dan air itu terhad untuk makan dan minum, maka dibolehkan untuk berwuduk. Hari ni saya nak tunjuk tips awak nak jimatkan air supaya kita tak keliru lagi. Baik, misal pada permukaan jatuh padanya najis, tak kira lah nak terkencing ke kat lantai yang ada kat lantai macam tu. ataupun permukaan. Tak perlu kita kira ni, nak ke sana 20 kaki, nak ke sini 30 kaki. Kita nak kira ni sebab kita nak tolak jadi merebak najis tu. Itu yang disebut apabila seseorang dalam keadaan berwuduk, dia pergi ke masjid. Dalam keadaan dia ada wuduk, dia pergi masjid, tiba-tiba terpijak tai lembu. Kerana tidak ada ilmu pada dia, dia pun jalan pergi sampai kat masjid, dia pun selit tai lembu yang dekat kaki dia tu. Tengok, iya ke ni tai lembu? Dia pun cium, bau betul lah tai lembu. Dia tepuk atas kepala tu, Allah, tai lembu. Pakai balik rumah terus. Kerana berpindahnya najis daripada kaki, bawa ke tangan, bawa ke anggota dia, kemudian pada pakaian. Sedangkan dia ada kaedah jalan penyelesaian yang mudah. Apabila kita mahir dengan fiqah ni, maka kita tahu nak selesaikan. Ada wuduk dalam keadaan najis, dia pergi dekat tempat wuduk tu, basuh je kaki dia. Wuduk tadi batal tak? Tak batal wuduk. Okey, tak batal lah. Tak batal wuduk tu. Jadi apabila jatuh pada najis satu permukaan, jangan kita kira berapa jauh kita nak tolak air ni ke sana, air najis ni berapa jauh nak tolak ke sini. Kita ambil satu kain, kita lap dulu. Bagi kering. Najis ni tadi disebut sebagai najis ainiyah, yang ada sifat dia, ada bendanya. Kita lap. Masih najis tak tempat ni? Masih najis. Disebut sebagai najis hukmiyah. Hukum je ada, Fizikal dah tak ada. Fizikal dah tak ada lah. Maknanya kita dah clearkan betul, dah bersih. Cuma hukum najis masih ada. Kita ambilkan sedikit air, kita lalukan, kemudian kita lap balik, selesai. Jadi kita tak gunakan kuantiti air yang banyak. Memadai dengan tu, cukup. Maknanya selesailah tempat tu untuk kita buat. Dia sama konsep macam istinja jugalah Ustaz. Kalau tak ada air, kita pakai daun tu semua, lepas tu balik baru basuh betul-betul. Istinja ni ada satu yang disebut sebagai istinja menggunakan batu. Memang kita ada kaedah. Kaedah yang paling baik, dimulakan dengan batu, disudahi dengan air. Tapi jika dia pakai air dulu, batu tadi Tak valid lah. Dia tak ada apa-apa kegunaan dah. Kerana air ni menghilangkan rasa bau dan warna. Jadi dia pakai batu buat apa? Dah melecet. Jadi yang sebaiknya batu kemudian disudahi dengan Air. Adapun jika dibuat dengan air dulu, kemudian baru nak pakai batu, dah tak jadi dah. Batu rumah kau dah boleh buang. Tak payah Banyak simpan batu ni Ustaz, tak tahu nak buat apa.
Saya share pula untuk tips yang kedua. Apabila air lebihan daripada mandi ataupun air lebihan daripada wuduk, sebenarnya ada kegunaan lain. Tadi dia duduk dalam air yang mustakmal. Kita dah buat lebihan wuduk, dah buat lebihan mandi wajib kita. Apa baki air tu kita boleh buat dengan dia. Untuk kita masak, untuk kita minum dengan air yang mungkin tak tergamak. Mandi wajib babe, kau nak minum. Jadi apa yang kita boleh buat dengan tu? Air yang mustakmal tadi kita buat basuh kereta, basuh baju. Air tu yang aku guna. Air yang tu kita boleh buat untuk basuhan-basuhan yang lain. Tapi bukan Buat keperluan. basuh Jadi air yang kita gunakan lebihan daripada tu baru kita buat basuh kereta. Daripada kita buang yang sia-sia, baik kita gunakan pada tempat dia. Ustaz tak marah aku basuh kereta? Bukan orang cakap pasal jimat. Itulah Gunalah kau. lebih penting mana. Tapi Ustaz, ni cerita kita je lah Cerita sini habis sini. Hari tu rumah saya tak ada air. Pagi tu saya dah tumpang mandi rumah dia nak pergi kerja. So saya balik rumah ngam nak sembahyang asar. Rumah tak ada air lagi ni. Saya pun pergilah rumah dia. Dia tak ada kat rumah. Saya senyap-senyap lah buka air ambil air sembahyang. Wah. Sembahyang saya tu kira sah ke tak sah? Wah. Apa hukumnya saya ambil air sembahyang pakai air rumah dia, saya tak beritahu? Wah. Kau mengaku betul kau Kau curi air rumah aku. Tapi dah lepas kan? Engkau curi air rumah aku. Aku pun buat sambungan curi air saja. Masya-Allah kau. Macam mana Ustaz? Permasalahan tentang curi air. Macam mana curi sekalipun dia tetap jatuh hukum dia haram. Kita buat macam Robin Hood pun. Curi bagi kepada fakir miskin. Asal dia tu tetap haram. Sebab Jadi, curi. hukum curi haram. Ada pun ibadat yang kita lakukan dengan air curi ni, dia tetap sah. Kita ambil contoh yang lain. Ada ibadat yang haram beserta tidak sah. Ada ibadat yang haram beserta dengan sah. Contoh, orang perempuan yang tika mana haid, dia berpuasa, hukum dia haram beserta tidak sah. Adapun jika dia berpuasa tanpa izin suami dengan puasa yang sunat, tanpa izin suami dia, maka puasa tadi jadi sah, tapi perbuatan dia tu haram. Macam tu juga kita cakap, awak semayang teringin sangat nak pakai jubah tu, awak curi daripada jubah dia, pergi rumah dia curi jubah dia, kemudian awak tunaikan solat. Solat awak tadi sah beserta dengan pengharamannya. Yang Allah. tak sahnya dia Sah, Saya dapat dosa buat tapi. pakaiannya ada dekat rumah yang lain, tapi kerana awak nak sangat pakai jubah tu, awak dalam solat dalam keadaan yang tidak berpakaian. Jadi haram beserta dengan tidak sah, tak menutup aurat. Teruk lagi kau lah macam tu. Tak, maksudnya dia lagi teruk lah Ustaz. Dia ni mengamalkan konsep niat menghalalkan cara tu Ustaz. Tu kita kena betulkan balik. Kau Tapi sembahyang aku sah. Yang haram air kau je. Jadi yang dia pun curi juga sama. sama-sama tak sah. Sama-sama perbuatan tu haram, tapi ibadat tu sah. Oh, macam Ustaz cakap tadi, saya punya sembahyang sah dengan pengharamannya sekali. Ya. Maknanya saya sembahyang tapi dapat dosa. Itu kita cakap, kita takut ibadah kita tu Tak diterima walaupun sah. Ya, jadi jangan kita curi air, sama ada daripada rumah orang ataupun kita buat sambungan sendiri daripada pipe yang Senang cerita cakap, kita curi air ni, air SAJ ke air siapa pun, memang jatuhnya berdosa. haram. Berharam. Haram tetap haram. Haram tetap haram. Ingat, Ram. Ustaz, saya bukanlah nak membuka pekong. Ya. Ustaz tengok budak ni, daripada atas bawah smart, tapi bil ni tunggakan banyak ni Ustaz. Asyik kena potong sambung tu yang asyik nak curi air rumah saya je tu. Teruk sangat pinang kau ni. Tak, Aib tu. bukan. Hutang tu kita tanggungjawab, kena bayar bil. Baik. Mana kau tahu aku tak bayar? Sabar. Paneh ni Ustaz ni Kita ada jalan. Nasihatlah dia ni Ustaz. Saya pun tak tahu. Tiap benda yang kita pakai ada kos yang terpaksa ditanggung. Bagi lagi syarikat ni, kita jangan kira keuntungan dia. Kalau aku seorang tak bayar, tak bankrupt lah company dia ni. Kau selalu fikir. Andai katalah awak jadi tuan punya telaga,
yang dah dijanjikan dia akan bayar tiap-tiap bulan, saya akan bayar tiap-tiap bulan, dijanjikan macam-macam. Awak pun tambah baik, telaga awak pergi, awak letak generator, letak pula pam air. Betul. Sampai satu masa kita orang tak nak bayar kerana fikir keuntungan yang awak ada. Saya selam dia hidup dalam air. Macam tu juga dia terpaksa tanggung kos yang tinggi untuk SCG teruskan operasi dia. Jadi atas kita ni, kita kena ada tanggungjawab Betul. untuk bayar benda. Betul. Pertama. Kedua, kita nak ibadat kita ni sempurna. Daripada wuduknya kita nak sempurna, daripada solatnya kita nak sempurna, kita nak semua jadi sempurna. Jangan kerana satu benda yang tadi menghalang ibadat kita daripada diterima Allah. Hutang. Tapi saya bukan tak bayar Ustaz, saya lambat bayar. Tu berbalik pada tanggungjawab. Betul Ustaz. Betul. Jadi kita cakap tanggungjawab dia, kerana dia memerlukan satu kos yang besar untuk meneruskan operasi dia. Dia berfikiran mungkin utiliti air ni SAJ ke sendiri, contohnya dia ambil cedok air dalam limpangan, itu salur ke pipe, dia tak tahu operasi tu macam mana Ustaz. Tu kau kena buka sikit mata kau kena pandang daripada sudut positif, tanggungjawab kau sebagai pengguna, kau guna air, kau bayar, itu je Kamarul. Panjang bebel kau dengan aku kan. Beli jam boleh mama Ustaz, bil tak nak bayar. Okeylah, hari pun dah makin panas ni. Itulah panas. Jadi segala apa yang saya sampaikan hari ini, yang saya kongsikan hari ini, awak betul-betul faham. InsyaAllah faham tentang masalah air, tentang hukum-hukum yang kita gunakan dalam menggunakan air. Lebih terbuka sikit mata Ustaz. Jadi yang pertamanya, masalah air kita dah selesai. Masalah awak berdua ni, saya harap sejernih air ni, sejenih itulah hubungan awak berdua. Okey? InsyaAllah Ustaz, insyaAllah. Dan untuk pengguna pula, dia kena ada tanggungjawab, kemudian menjimatkan penggunaan air dengan seminimum mungkin. Boleh. Paling penting jangan curi air.